Kata pengarang kitab kita, hadis ini menunjukkan kelebihan menyaksi dan mengiringi jenazah sehingga selesai pengubumian. Rasulullah menceritakan dan menjelaskan bahawa sesiapa yang melihat, hadir menyaksikan jenazah sehingga disalatkan, maka dia mendapat satu qiraat. Sesiapa yang menyaksikan jenazah sehingga selesai dikebumikan, maka dia akan memperolehi 2 qiraat. Lalu baginda ditanya oleh para sahabat, apakah maksud qiraat? Lalu baginda menjawab, qiraat adalah umpama bukit yang besar, atau dalam sebahagian riwayat disebut seperti bukit Uhud. Uhud ni bukit yang paling besar di Madinah. Uhud ni bukit yang paling besar di Madinah. Hal ini menjelaskan betapa besarnya ganjaran menyaksikan jenazah sehingga setelah selesai salat ataupun selesai pengebumian. Ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini kepada Abdullah ibnu Umar, lalu Abdullah ibnu Umar bertanya kepada Aisyah, adakah Rasulullah pernah bersabda seperti itu? Aisyah menjawab, Abu Hurairah benar di situ maksudnya Abdullah ibnu Umar tanya dekat Aisyah, betul tak apa yang Abu Hurairah kata? Aisyah kata betul apa yang disebut oleh Abu Hurairah. Lalu kata Abdullah ibnu Umar, kami telah mengabaikan banyak qiraat. Tapi kita tuan-tuan rasa tak? Kalau kita tak pergi sembahyang jenazah, rasa rugi tak? Kita tak rasa rugi lah. Pasal apa kita tak rasa rugi? Pasal kita tak nampak qiraat. Dia berbeza kalau benda yang kita nampak. Contoh masjid ni bayar. Contoh masjid ni siapa mai dia bayar. Dia tahan tak pi. Bila? Lepas asar tadi ada satu jenazah. Lepas tu boleh RM30. Rugi aku tak pi. Sayang tak pi. Awak tak habang. Mana aku nak tahu. Pipi semayang asar, orang habang jenazah ada. Aku pun semayang lah. Dia rasa menyesal tu. Dia rasa rugi tu. Pasal apa? Pasal RM30 tu dia tak dapat. Dia kata lain kali kalau hang pi semayang, aku pasal tak pi semayang. Dia kata kalau hang pi semayang, hang dengar ada semayang jenazah, hang WhatsApp mai, aku pi. Aku pi. Kan? Tapi kalau kita setakat dengar qiraat, macamlah pahala-pahala yang lain pun tuan-tuan, kalau kita dengar benda yang kita tak boleh nampak dengan mata zahir ni, tidaklah kita rasa rugi sangat. Dan satu lagi, dalam masyarakat kita kena buang juga sikap mengunjungi jenazah ni berdasarkan kepada kenalan. Dia pergi tu pasal dia kenal, rapat dengan dia, kawan dia, keluarga dia. Kadang-kadang ada kematian dalam kampung tu, dalam taman tu yang dia tak kenal, yang tak ada kaitan dengan dia, dia tak pi. Walhal benda ni tidak bergantung kepada jemputan, kenalan ataupun hubungan. Dengar saja kita pi. Nampak saja kita tahu ya kita pi. Dia orang pun tak tanya ni mai apa siapa? Kenal ke? Kawan dia ke? Saya tak kenal, saya nampak ada ni, saya ingat nak tumpang sembahyang. Dia tak boleh. Hanya terhad kepada kenalan dia. Tak ada kan. Okey. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis ni dia kata imanan wahtisaban, dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala. Ini jelas menunjukkan kepada kita orang yang terlibat di dalam pengurusan jenazah, bermula daripada mandi, salat, kafan dan semuanya, hendaklah dimulakan dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah dan memenuhi tanggungjawab sebagai seorang muslim kepada orang muslim yang lain. Oleh itu seseorang itu tidak termasuk di dalam hadis ini jika dia melakukan amalan dan perbuatan tersebut semata-mata untuk mendapat ganjaran dunia dan habuan wang ringgit semata-mata. Dia tak masuk. Jangan main-main tuan-tuan. Bergaduh, bertengkar, berebut. Bergaduh ni jenazah COVID ni, jenazah bergaduh, bertengkar, berebut pasal apa? Tuan-tuan pun tahu. Tak kira lah sukarela ke tak sukarela ke, paksa rela ke apa ke, pasal di sana ada habuan. Kita bukan tuduh semua pihak lah, kebanyakannya mungkin Allah Ta'ala a'lam, ikhlas, tapi pergaduhan itu disebabkan oleh habuan lah kan. Okey.
Kemudian tuan-tuan, ni penting. Di kalangan para ulama, mereka menyatakan bahawa menyaksikan jenazah mesti merangkumi 3 perkara. Yang pertama, salat. Yang kedua, menghantar dan mengiringinya sehingga ke kubur dan selesai penguburan. Pertama, tuan-tuan pergi semayang. Yang kedua, tuan-tuan ikut sampai selesai tanam. Yang ketiga, tuan-tuan berhenti berdoa kepada si mati. Pertama, kita pergi semayang, lepas tu kita ikut. Kalau kita tak boleh ikut, tak apalah, takat semayang. Kita pergi, tunggu sampai habis. Sebelum balik, Nabi SAW mengajar kita untuk apa? Istaghfiru li akhikum. Nabi kata jangan balik lagi, tunggu sekejap. Hendaklah sesiapa yang hadir di perkuburan ini, kadang-kadang orang kita dia tak tahu. Dia duduk tunggu tu imam baca doa. Dia duduk tunggu tu imam baca apa? Talqin. Tak. Setiap individu yang hadir itu, setiap daripada kita yang hadir itu, masing-masing baca doa apa? Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, engkau ampunkanlah jenazah ini, engkau permudahkanlah dia untuk menjawab soalan. 2 benda. Nabi suruh kita minta 2 benda, tuan-tuan. Dan ini adalah doa yang sangat diharapkan oleh si mati. Tuan-tuan berdiri dekat kubur dia tu, sebelum tuan-tuan balik, tuan-tuan kata, Ya Allah, ampunilah saudaraku ini. Ya Allah, engkau tetapkan lidahnya, fasihkan lidahnya, permudahkanlah dia untuk menjawab soalan kubur. Itu sunnah. Itu sunnah. Walaupun tak diajar. Setengah orang dia talqin kan? Talqin, dia ajar. Tanya ni jawab ni, tanya ni jawab ni, tanya ni jawab ni. Tak. Kita doa untuk dia. Men, doa untuk dia. Ya Allah, engkau ampunilah saudaraku ni, engkau permudahkanlah dia untuk menjawab kubur. Kan? Hadis di atas juga menjelaskan bahawa jika hanya menunaikan salat dan pulang tanpa mengiringi jenazah ke kubur, maka dia hanya mendapat 1 qiraat. Boleh juga pergi semayang balik kerana ada urusan. Nampak? Tapi janganlah tuan-tuan pergi semayang balik tak pergi ke kubur. Orang hei, kenapa tak pergi kubur? Kan boleh apa? Ni semayang berbayar. Pergi kubur tak dapat apa, betul tak? Semayang dapat duit, dia dah cukup takat ni, dah boleh dah balik ya. Pergi kubur lagi tak boleh apa? Ini satu bab juga kan. Kadang-kadang tuan-tuan, bukanlah semua, sebahagian. Berebut tu pasal itu. Kadang-kadang di setengah tempat nak jadi saksi menikah orang berebut. Marah ke tu imam? Tu imam buat duk ajak dia tu, saya tahu. Saya pun boleh juga jadi saksi. Ajak saya sama. Kan? Rupa-rupanya saksi ni macam Piramli kata 25%. Dia marah ke tu imam? Dia tuduh tu imam pilih kroni. Tu imam tu duk ambil kroni dia, duk ambil geng dia. Aku ni pun boleh juga jadi saksi. Kita kata bagus hang ni semangat nak jadi saksi ni. Kan? Rajin nak jadi saksi ni. Kan? Rupa-rupanya saksi tak tahulah. Dulu RM30 kan RM40 kan. Tapi semua ni tuan-tuan, dunia kan.